Baik, kita sambung semula. Jadi kita sambung lagi. Soalan yang sama juga. Cikgu masih lagi fokus kepada sintaksi soalan 3B, iaitu menggabungkan ayat dan juga soalan memisahkan ayat. Baik, ini latihan yang seterusnya. Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi 3 ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan susunan asal ayat-ayat tersebut. Okey. Jadi kaedahnya sama juga macam yang cikgu bagi contoh tadi. Yang cikgu bagi contoh tadi, kemarau tadi. Baik, yang pertama, kita baca petikan ni dan kita kira berapa jumlah ayat tunggal yang ada dalam petikan ni. Cuba kita kira. Baik, tsunami berlainan daripada gelombang pasang surut. 1. Gelombang pasang surut disebabkan oleh pergerakan planet seperti bulan. 2. Ombak besar ialah fenomena ombak yang berbeza. 3. Ombak besar disebabkan oleh faktor tekanan angin. 4. Tsunami disebabkan pergerakan bumi di bawah laut. 5. Tsunami biasanya berlaku disebabkan aras dasar laut menurun. 6. Penurunan berlaku dengan serta-merta. 7. Tsunami boleh mencapai kelajuan 800 km sejam. 8. Tsunami telah meragut nyawa ratusan ribu manusia. 9. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ayat tunggal dalam soalan ni. Baik. Yang kedua, setiap ayat tadi kita lihat yang manakah subjek dan predikatnya. Lepas kita dah kira berapa jumlah, ada 9 ayat tunggal. Kemudian tengok setiap ayat tunggal tu yang mana subjek dan yang mana predikat. Contoh ayat tunggal yang pertama, tsunami berlainan daripada gelombang pasang surut. Subjeknya tsunami lah. Kan, predikatnya berlainan daripada gelombang pasang surut. Ayat tunggal yang kedua, gelombang pasang surut disebabkan oleh pergerakan planet seperti bulan. Predikatnya ialah, subjeknya ialah gelombang pasang surut. Predikatnya disebabkan oleh pergerakan planet seperti bulan. Okey. Baik, dah tentukan subjek predikat dalam ayat tunggal yang ada dalam soalan. Yang ketiga, kita kena kenal pasti ayat-ayat tunggal yang ada kaitan. Ayat tunggal yang ada kaitan. Macam contoh yang cikgu bagi tadi, kemarau. Apabila kita kenal pasti ayat-ayat tunggal yang ada dalam soalan itu, kita nampak ada 3. Ada 3 perkara yang dibincangkan dalam ayat tunggal. Dalam ayat tunggal tu kan ada 3. Yang pertama tentang punca kemarau, kedua tentang kesan-kesan kemarau, yang ketiga tentang langkah-langkah untuk menangani kemarau. Cuma tadi kita dapat lihat ayat tunggal yang kita gabungkan. 1, 2, 3 jadi ayat majmuk 1, 4, 5, 6 jadi ayat majmuk 2, 7, 8, 9 jadi ayat majmuk 3. Untuk soalan menggabungkan ayat tak semestinya begitu. Tadi kita dapat sebab ada kaitan. Jadi tak semestinya kita gabungkan 1, 2, 3 jadi satu ayat majmuk. 4, 5, 6 jadi satu ayat majmuk. 7, 8, 9 jadi satu ayat majmuk. Baik, kita tengok soalan ni. Adakah ayat majmuk yang kita bentuk nanti 1, 2, 3 ataupun bukan. Baik. Yang keempat ialah kita kena baca petikan ni dan kenal pasti ayat-ayat tunggal yang ada kaitan. Baik, kalau kita tengok dalam soalan ini, ayat tunggal yang ada kaitan ialah ayat tunggal 1 dengan 2 tu ada kaitan. Tsunami berlainan daripada gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut disebabkan oleh pergerakan planet seperti bulan. Kenapa ada kaitan? Walaupun subjeknya berbeza. Tsunami berlainan daripada gelombang pasang surut. Ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, gelombang pasang surut. Bermula dengan gelombang pasang surut. Jadi ayat tunggal yang pertama dengan kedua tu ada kaitan. Baik. Ayat tunggal yang ketiga, ombak besar. Subjeknya ialah ombak besar. Ialah fenomena ombak yang berbeza. Ombak besar disebabkan oleh faktor tekanan angin. Tsunami disebabkan pergerakan bumi di bawah laut. Jadi ayat tunggal yang ketiga, 4 dan 5 tu ada kaitan. Ada kaitan. Ini cerita tentang faktor-faktor berlakunya ombak besar dan juga faktor-faktor berlakunya tsunami. Okey. Nampak tak kan? Ombak besar ialah fenomena yang berbeza. Ayat tunggal yang keempat,
ombak besar disebabkan oleh faktor tekanan angin. Jadi ayat 3 dan 4 tu ada kaitan. Tsunami disebabkan pergerakan bumi di bawah laut. Walaupun subjek tak sama, tapi ada perkaitan. Sebab apa? Kita jumpa perkataan disebabkan. Ayat tunggal yang ketiga, ombak besar ialah fenomena ombak yang berbeza. Dengan ayat tunggal yang keempat, ombak besar disebabkan oleh faktor tekanan angin, ada kaitan sebab subjeknya sama. Subjeknya sama. Ayat tunggal yang kelima, tsunami disebabkan pergerakan bumi di bawah laut. Subjek tak sama, tapi ada kaitan dengan ayat yang ketiga, empat tu. Kenapa? Sebab kita jumpa ayat tunggal yang keempat, ada perkataan disebabkan oleh faktor tekanan angin. Ombak besar disebabkan oleh faktor tekanan angin. Tsunami disebabkan pergerakan bumi di bawah laut. Bermaksud ayat nombor 5 dan nombor 4 tu ada kaitan. Ayat 3 dan 4 ada kaitan sebab subjeknya sama. Ayat keempat dan kelima ada kaitan sebab kata kerja dalam predikatnya sama. Disebabkan. Nampak Okey. Ayat tunggal yang keenam, tsunami biasanya berlaku disebabkan aras dasar laut menurun. Penurunan berlaku dengan serta-merta. Baik, ayat tunggal yang keenam, ayat tunggal yang keenam walaupun mungkin sama dengan ayat tunggal yang kelima, iaitu punca-punca berlakunya tsunami. Tapi dalam ayat majmuk, apabila kita nak gabungkan, ayat tunggal yang ke-6 dan ke-7, itu akan jadi ayat majmuk yang seterusnya. Ayat tunggal yang ke-6, yang ke-7, ayat tunggal yang ke-8 dan ke-9, itu jadi ayat tunggal, jadi ayat majmuk yang ke-3. Okey. Jadi gabungan ini, ayat majmuknya, ayat majmuk 1 ialah hasil gabungan ayat tunggal yang pertama dan kedua. Ayat majmuk yang kedua ialah hasil gabungan ayat tunggal yang ketiga, 4 dan 5. Ayat tunggal yang ketiga ialah hasil gabungan ayat majmuk yang ke-6, 7, 8 dan 9. Okey. Sebab itu cikgu kata tadi, tak semestinya kita gabungkan ayat-ayat tunggal yang ada dalam soalan dengan kaedah 1 tambah 2 tambah 3, majmuk 1, 4 tambah 5 tambah 6, majmuk 2, 7 tambah 8 tambah 9, majmuk 3. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti jadi salah. Sebab teknik ataupun tips yang ketiga yang penting ialah setiap ayat tunggal yang kita gabungkan jadi ayat majmuk mesti ada perkaitan. Itu yang kita kena faham betul tu. Mesti ada perkaitan. Kalau salah gabung, katalah salah gabung, automatik kalau awak salah gabung satu ayat majmuk, kemungkinan ke semua ayat majmuk yang kita buat semua salah. Kemungkinan semua salah sebab kita salah gabung. Jadi kena ingat yang awak kena ingat ialah perhatikan betul-betul ayat-ayat tunggal yang ada kaitan antara satu sama lain. Itu penting sangat tu. Itu penting sangat. Pastikan ayat tunggal yang kita nak gabungkan mesti ada kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey. Kita dah dapat ayat-ayat yang kita akan bentuk jadi ayat majmuk. Jadi cikgu akan sambung kemudian. Kita stop dulu yang ini. Cikgu akan sambung selepas ni. Okey.